Oke, anak-anak kita sambung lagi untuk bab yang kedua, subtopik yang kedua, 8.2 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Sebelum kita berbincang untuk bahagian ini, Anda nak tunjukkan semula yang kita pelajari sebelum ini ya. Iaitu dalam bab surat 68 hingga 71 lah yang kita dah pelajari. Ini sangat mempengaruhi, sangat berkaitan dengan apa yang kita nak belajar tadi. Ini kepentingan pelbagai bentuk bumi di Malaysia. Ini tanah tinggi. Ini kegiatan kepentingan ni. Ini tanah tinggi yang ni ada pelancongan, ada jana kuasa hidroelektrik, ada pertanian, kemudian tanah pamah, ada pertempatan, ada perindustrian, perdagangan, penghubungan dan pengangkutan di pertanian. Jadi nak tengok dia sebutkan pertempatan. Nampak pertempatan antara fungsi tanah pamah untuk pertempatan. Ini digunakan untuk pertempatan. Begitu juga anak-anak kepentingan saliran. Tengok ada kegiatan ekonomi, perikanan, pembangunan pengangkutan, pengairan dan penjanaan hidroelektrik, kemudian pinggir laut, ada perikanan, pelancongan, pelumbungan, pelabuhan. Jadi ini bila anak-anak faham, anak-anak yakin lebih faham lagi untuk kita belajar pada hari ini. Iaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Baik anak-anak, kita terus masuk ke subtopik 8.2 ni. Kita baca ni. Okey, taburan penduduk di Malaysia yang tidak sekata dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Keadaan tersebut secara langsung akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan bagi sesuatu kawasan. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia merangkumi fizikal, ekonomi, sosial dan dasar kerajaan ataupun governance. Government. Jadi kita tengok faktor fizikal pertama, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat faktor dasar kerajaan atau governance. Kalau tengoklah, ini ada maksud ni lah. Governance maknanya fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran. Okey, kita tengok yang pertama dulu Yang pertama berkaitan dengan atau faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk tadi. Tengok tanah pamah. Tanah pamah kawasan ini kawasan fizikal. Minta maaf kawasan fizikal yang pertama sekali faktor fizikal yang pertama sekali kawasan tanah pamah. Ini fizikal. Kita belajar fizikal. Fizikal maknanya kalau kita belajar geografi mula-mula lagi, fizikal ni bentuk yang semula jadi. Tanah pamah yang asal, tanah tinggi yang asal, di pinggir laut memang asal-asal jadi, ini memang dah ada, bukan manusia yang buat ni. Ini fizikal. Jadi faktor fizikal itulah menentukan manusia yang duduk padat ke sedang atau jarang. Tanah pamah kawasan tumpahan penduduk kerana sesuai untuk pelbagai aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan. Dah sebut tadi kerana ada faktor ekonomi belakang banyak ni kan. Yang bab 7 tengok tadi, ekonomi dan kawasan pertempatan. Kemudian sebagai contoh kawasan dataran Kedah Perlis. Dah tengok kawasan dataran Perlis kita dah belajar tadi. Kemudian dataran Kelantan. Di Kelantan merupakan kawasan pertanian. Yang ni kenapa orang ramai duduk situ? Kerana faktor ini, tanah pamah. Sesuai untuk pertanian, kita ekonomi. Kalau kata aktiviti ekonomi bukan pertanian saja, orang bekerja di kilang-kilang yang sebutkan tadi, di kawasan Lombong, ekonomi orang bekerja dapat duit Kemudian seterusnya antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar ialah di negeri Seremban, di Seremban, Negeri Sembilan, Taling Jaya, Selangor dan Sibu, Sarawak. Ini kawasan tanah pamah. Yang kedua, kita tengok sini kawasan tanah tinggi. Faktor. Kalau tanah pamah ni secara automatik dia akan jadi padat lah. Tanah tinggi, kawasan ini kurang menjadi taburan penduduk kerana darjah kesampaian yang rendah. Apa maksud darjah kesampaian? Di bawah ni ada dalam buku ni.
Darjah ketersampaian maksud keadaan atau kuantiti yang menggambarkan cepatnya sesuatu lokasi dapat ditujui dari lokasi lain dan dengan itu memudahkan pertemuan dan interaksi. Maknanya kalau kawasan tanah tinggi kan susah nak naik. Ya. Kalau kawasan Pamah ni jalan ada, ke tanah tinggi ni kita nak memang susah. Kita nak naik dengan hutannya, dengan batu batannya, ya. Jadi kawasan ini kurang menjadi tumpang penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah. Kemudian kawasan kediaman yang sukar dibina dan memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Okey, ini memang realiti lah. Namun demikian, kalau anak-anak yang tinggal di Kuala Lumpur, kalau lalu kawasan Ampang, MMR tu lah. Kalau lalu situ ke sebelah kiri, kalau kita tinggal di Keceras, memang nampak bangunan-bangunan tinggi di apa ni, di bukit. Itu kan teknologi lah. Tapi tak banyak orang buat. Kita yang tanah tinggi ni tadi kawasan pedalaman yang memang terlalu jarang ataupun tak ada lah orang buat bangunan tinggi-tinggi tengah-tengah hutan. Kemudian yang ketiga, kawasan berpendudukan jarang melibatkan kawasan banjaran di Malaysia, yang tengah-tengah Malaysia. Ini contohnya lah. Jadi anak-anak dua dah kita terangkan. Satu tentang Pamah, ini kan tanah tinggi. Faktor apa menyebabkan manusia ni ramai tak ramai di situ? Faktor fizikal, bentuk asal muka bumi Malaysia. Yang ketiga, pinggir laut dan saliran. Kawasan ni berpendudkan padat dan sederhana padat. Okey, menjadi tumpang penduduk akibat pengaruh kegiatan ekonomi, perikanan dan pertanian. Ini tepi pantai lah. Ke laut, kemudian ada tanam padi, sayur-sayuran, tanam pokok ini macam-macam lah, buah-buahan. Kawasan Tanah Pamah ni, kawasan yang subur sebutkan tadi. Kemudian kawasan pesisir pantai dan sungai menyediakan kemudahan perhubungan yang baik seperti di Besut. Sepanjang Sungai Rajang, maknanya dia gunakan pantai, dia gunakan sungai untuk berhubung. Jadi kalau mudah perkara ni, maknanya perhubungan mudah, orang akan duduk lah. Orang tak akan duduk tengah-tengah hutan kerana susah. Apa kendaraan nak masuk ke sana? Takkan nak jalan kaki berapa hari nak sampai. Jadi sini kalau ada kemudahan ni, kalau laut dia boleh naik bot, boleh naik sampan ataupun kenderaan laut yang bermotor. Lalu sungai ke tepi pantai dia boleh. Kemudian yang seterusnya, faktor fizikal untuk pinggir laut dan saliran ni, terdapat juga kawasan berpendudukan jarang terutama di kawasan berpaya. Ini jarang lah kawasan berpaya. Kalau kata pinggir laut ni tidak semua kata-kata padat sana, ada yang jarang. Tapi kalau tanah tinggi, puratanya pendudukan dia jarang lah tanah tinggi ni. Ingat tanah tinggi tu dia melebihi 180 meter ketinggian dari arah laut. Dan arah laut tu diukur daripada air pasang. Yang Tanah Pamah ni majoritinya memang padat lah. Namun demikian kan tengok jugalah kawasan mana tadi padat. Kalau kawasan-kawasan pedalaman, kampung, Tanah Pamah juga tapi tak padat. Kenapa? Mungkin tidak disokong dengan faktor ekonomi lain. Di situ tak ada kilang, tak ada pejabat, tak ada maksudnya semua ekonomi tak banyak. Mungkin ada pertanian saja. Nanti kalau anak-anak kampung dah belajar universiti, belajar luar negara nak balik, mungkin mereka tak ceburi pertanian. Mereka nak industri. Jadi kemungkinan industri tak diri di kampung-kampung. Walaupun tu Tanah Pamah untuk pendapatan sesuai, tapi faktor lain tidak menggalakkan orang duduk padat atau tidak menggalakkan kepadatan penduduk di situ. Okey. Baik anak-anak, ini faktor pertama, faktor fizikal. Sekarang tengok faktor ekonomi. Bagaimana faktor ekonomi ini menyebabkan taburan penduduk berlaku di Malaysia? Taburan dia apa? Padat, sederhana dan jarang. Tengok dari segi pertanian. Kegiatan pertanian di dataran Kedah Perlis. Kedah Perlis selalu kita sebut di bab yang awal. Kemudian dataran Kelantan, dataran Rajang menjadikan kawasan pendudukan padat. Ini kawasan pertanian. Sawah padi. Kalau kawasan pertanian tu apa ni? Kelapa sawit, pokok getah, buah-buahan. Macam-macam lah petani yang berkaitan petani. Tanam jagung. Okey. Cempedak, nangka, buah mempelam, macam-macam lagi lah. Kawasan tu kawasan pertanian. Menyebabkan orang ada sumber dapat pada menuri getah pun ada. Macam-macam lah. Kemudian di sini juga kita tengok perikanan. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpang penduduk. Sekarang ni patut lagi kalau sumber protein yang mahal
ikan orang nak makan, cari ikan, jadi orang ternak pun ada ni. Pergi laut ada ternak ini air tawar pun ada macam-macam ikan. Ada kan? Kemudian kawasan perikanan berpendudukan sederhana padat. Ini kawasan yang sederhana padat lah. Seterusnya perindustrian. Sesuatu Islam mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijraan penduduk. Maknanya nampak tak perkataan penghijraan penduduk ni? Kalau didirikan satu kawasan perindustrian, orang-orang kampung tak ada kerja nak. Dia keluar dari kampung, dia pergi kawasan industri ni tadi. Apa contoh kawasan dia? Kawasan perindustrian di Banyak Lepas Pulau Pinang. Yang dia belajar di sana, tahu memang padat itu nak. Kemudian Shah Alam, Selangor, Batu Pendam, Melaka, kawasan Batu Pendam pun air pergi kawasan industri. Dan nilai Negeri Sembilan. Jadi kalau kita tengok faktor ini pengijrahan menyebabkan dia padat. Orang kalau kerja industri di sini, orang bekerja, dia tak akan duduk jauh. Kerana kos melibatkan kos. Bagi kilang-kilang, Sungai Kilang tu dia menyediakan asrama. Kemudahan-kemudahan lain lah kepada pekerja. Apatah lagi penduduk Kakak kau tengok penduduk Malaysia kan, tapi ada yang sekarang ni penduduk luar negara pun ada yang bukan rakyat Malaysia bekerja di kilang. Tapi padatlah, makin bertambah padatlah. Jadi sektor industri mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan. Jadi orang akan pindah, dia makin padat. Nak kata padat ni tadi, apa ukuran dia? Dalam 1 kilometer persegi kalau lebih 200 orang memang padat. 1 kilometer persegi kalau keluar di pintu Sabda tu, dia hampir-hampir sampai ke Pekan Bagan Datuk. Mana kalau 1 kilometer persegi masuk ke ladang kelapa sawit belakang, lebih 200 orang, itu kawasan padat. Ini memang betul berlaku di kawasan sini. Industri, macam-macam industri. Orang nak kerja di situ. Ada industri berasaskan besi, ada plastik, kain, kayu dan sebagainya. Dia orang nak kerja, nak guna duit untuk perbelanjaan. Kemudian dari segi pelumbungan, kegiatan pelumbungan petrol dan gas asli di Kertih Terengganu dan Miri Sarawak. Kalau nak pergi ke Terengganu, di sana ada tempat ni rantau Petronas. Di situ ada sekolah disediakan untuk anak-anak pekerja-pekerja Petronas. Itu memang padat lah penduduknya. Memang antara tumpuan didudukkan. Memang orang duduk situ. Jadi faktor ekonomi ni mak bapaknya bekerja. Ada kerja di darat, ada kerja di laut, di pelantar sana. Jadi anak-anaknya mana? Anak-anak ada kat situ, keluarga ada di situ di darat lah, di Terengganu. Jadi kita tengok ada beberapa faktor tadi untuk faktor ekonomi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok yang ketiga, ini faktor sosial. Sosial, ini kemasyarakatan. Infrastruktur. Kawasan yang mempunyai kemudahan seperti bekalan air, listrik, kemudahan telekomunikasi serta kemudahan penghutan menjadi tumpuan. Memanglah. Apa kita nak duduk kawasan yang tak ada listrik, tak ada air. Kalau anak-anak tengok dalam YouTube, ada satu orang pendakwah, Ustaz Abid Liu, dia pernah pergi kawasan nak bantu satu keluarga tu, sedih sayu kita tengok. Dia memang tak ada air elektrik. Dia kata tak ada bekalan air, tak ada bekalan elektrik. Kalau air ni katanya, kalau kata dia nak guna untuk masak-masak, dia minta ada tempat, ada pekerja-pekerja berhampiran dia minta. Kalau setakat basuh dia buang air besar, buang kecil, nak basuh dengan mangkuk, dia ambil air sungai je. Elektrik apatah lagi, dia pakai minyak air lah untuk lampu. Kalau ikut cerita ustaz tu, maksud tu nyamuk memang banyak kat hutan. Jadi anak-anak sanggup kalau duduk gini. Kalau tak ada kemudahan, dah tak ada benda, memang terpaksa duduk. Tapi kalau beri peluang, orang tak akan duduk kat sini. Kenapa? Sengsara. Tak ada kemudahan telekomunikasi. Nak telefon tak ada, susah lah. Pada kehidupan kita sekarang ni, komunikasi ni satu keperluan yang kita perlu ada. Kemudian kawasan penghutan. Macam mana kalau kita nak pergi satu tempat itu, tak ada jalan penghutan yang baik, ada jalan hutan, maksud jalan kaki, siapa nak pergi? Orang tak mau ni. Kalau ada siap jalan, dah ada elektrik, dah ada air, maknanya orang memang nakkan kemudahan ni, orang sanggup bina penempatan di situ. Kemudian kawasan pedalaman berpendudukan jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Dia tak ada. Kalau kawasan pedalaman ni, kalau ada tanam pamah juga, pedalaman, tapi kan tak ada sokongan faktor tu lain, dia tak buat jalan, dia tak boleh buat, pun tak ada penduduk penempatan. Elektrik tak sampai, air tak ada, komunikasi tak ada, tak ramai. Begitu juga kawasan pedalaman di dalam bukit tu.
Kalau susah tak ada juga orang nak buat penumpang di situ. Kemudian pendidikan, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi yang menjadi pilihan. Kita pergilah mana-mana pusat pengajian tinggi di Malaysia ni, di sekitarnya lah. Kalau kita kata 1 kilometer segi, memang betul 1 kilometer persegi tu memang padat orangnya. Okey. Kemudian ditambah dengan ada bandar besar, bandar kecil di sekitarnya. Jadi sebab itu orang datang nak belajar. Dan pusat pengajian tinggi ni dia berterusan. Bila pelajar itu masuk, bila dia tamat, ada sentiasa ada. Dan semakin hari semakin bertambah dia punya bilangan pelajarnya di universiti ni. Jadi orang datang nak belajar. Apatah lagi tahap pendidikan negara kita sudah meningkat, semakin ramai murid yang bijak, maka dia belajar. Jadi dia sudah menjadi faktor kenapa kawasan penduduk ni padat, sederhana ataupun jarang. Kemudian sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Perak, yang Tanjung Malim itu jadi tumpuan. Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, Johor, kemudian Bangi, Selangor. Okey. Jadi orang nak belajar pusat tinggi. Kalau kita kata bukan pendidikan tinggi, kita ada pendidikan swasta, kita ada sekolah semua tu kan. Itu maknanya orang cik padat lah. Jadi orang duduk di satu tempat, kalau ada sekolah, sekolah rendah ke sekolah agama ke benda kan, orang akan lebih tumpuan, mudah. Kerana tahap kesedaran pendidikan itu semakin tinggi dalam kalangan masyarakat kita. Okey, kemudian seterusnya kita tengok yang keempat ni, dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni, bagaimana dasar ni menyebabkan berlaku tumpuan penduduk di situ. Okey. Tengok yang pertama, pembukaan bandar baru. Pembukaan bandar baru dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Perpindahan pusat pentadbiran Persekutuan Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Kalau anak-anak berpeluang, anak-anak di Selangor, kalau ada masa, kalau anak di Perak atau mana-manalah ada peluang, jalanlah di Putrajaya. Asalnya kawasan itu memang kawasan kelapa sawit asalnya. Tapi atas kebijaksanaan pemimpin kita, Perdana Menteri kita Tuan Mahathir, dia dah bangun beliau dah bangunkan kawasan itu. Memang kita katakan rumah pertempatan terlalu banyak di sekitar itu. Kalau dari Sepang, dia sampai ke Bangi masuk ke sampai ke Shah Alam. Jadi memang jadi tumpuan. Kalau kita tengok sekarang ni memang padat. Kalau pergi Shah Alam nak pergi KLI tu, nak pergi Putrajaya, memang kiri kanan ni dibangun untuk pertempatan. Dan ditambah lagi dengan faktor industri, kerja-kerja di pejabat, banyak di sana. Okey, seterusnya pewartaan hutan simpan dan taman negara. Menunjukkan berlakunya bentuk untuk pertempatan tadi. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian dan menjadikan kawasan tersebut berpendudukan jarang. Tengok apa maksud kelestarian yang ini keadaan mana hutan ke persekitaran ke dan lain yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal. Dia nak lestari, nak mengekalkan alam tu lah. Jadi yang sini memang kerajaan letakkan taman negara ni. Kalau kata taman negara ni dia tak wartakan sebagai hutan simpan, bagi manusia yang rakus untuk pembangunan, sudah tentu dia akan teroka hutan itu. Dia ambil balak, buat itu macam-macam, nanti dia buat pendapatan di sana. Kerana kawasan hutan taman negara ni banyak kepentingan. Antaranya ia membekalkan air, kawasan hutan di kawasan takungan air, kawasan simpan, kawasan tadahan hujan. Kemudian ada fauna, terlalu banyak di sana. Jadi kerana kerajaan meletakkan sebagai hutan simpan, maka orang lain tak boleh gunakan teknologi untuk membangunkan pesat macam di bandar-bandar. Kalau pergi pulang, orang sekarang banyak teknologi, dia boleh bangun dengan tu. Jadi ini polisinya menyebabkan dia pendudukan jarang. Kemudian sebagai contoh taman negara Pahang ni, ini pernah pergi masuk ni. Ketika itu air surut. Ini contoh. Kemudian seterusnya tanah rancangan. Pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan Felda. Menunjukkan kawasan tersebut berpendudukan sederhana padat. Ini dasar kerajaan juga. Macam mana boleh sederhana padat? Kerana dasar kerajaan tanah rancangan Felda, Fekra. Kawasan contoh kawasan Pahang, kemudian Felda Sahabat di Sabah.
Kalau di Perak bersaut. Kalau di Selangor ada Soeharto. Ini kawasan-kawasan ini menyebabkan penduduk ini ada di kawasan itu. Baik anak-anak, untuk bab 8 ini kita dah habis, tapi ayah dia buat satu semakan baliklah, ingatkan anak balik lah. Okey. Baik. Ayah ni buat saya ringkas lah. Faktor-faktor yang baru tadi, taburan penduduk di Malaysia ni, kita tengok ada 4 faktor. Fizikal, bentuk yang asal anak. Tanah pama, tanah tinggi, pengelok dan saliran ni bentuk asal. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi ni faktor duit lah, bekerja, ada pekerjaan. Kenapa orang tumpu di situ? Tak kira lah dia kerja pejabat ke, kerja laut ke, kerja di kilang ke, industri mana-mana. Kerja industri kecil sederhana di kampung-kampung ke. Jadi faktor ekonomi, orang memerlukan duit ini dan dia bagi cukai kepada kerajaan. Kemudian faktor sosial, ada kemudahan, macam-macam lah kemudahan. Kalau kawasan itu ada bank, ada pejabat pos, ada perkhidmatan ini memang ramai orang duduk. Yang pendidikan yang tadi orang nak belajar, baik sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di pusat pengajian tinggi. Okey, dan seterusnya kawasan ni dasar kerajaan menyebabkan berubah. Bila dibuka bandar-bandar baru, orang akan masuk. Kerana bandar baru itu biasanya dia menyediakan pelbagai kemudahan untuk menarik minat. Dan masa sama, bila buka bandar-bandar baru ni, dia kerajaan nak mengurangkan kepadatan di kawasan-kawasan bandar yang telah lama. Contoh macam Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur tu asalnya, kemudian apa bandar baru tu buat? Ditumbuhkan bandar baru Bangi, batu tumbuhkan Shah Alam. Dah banyaklah dipecah-pecahkan supaya penduduk itu berpecah, dan di situ juga disediakan pelbagai bentuk. Apa bentuk-bentuk sebab tadi? Yang tadi ini. Faktor ekonomi, faktor sosial. Jadi anak-anak, untuk tajuk 8 ini begitulah ceritanya. Jadi ini akan hantar selepas ini latihan-latihan yang patut anak buat. Masa ada panjang, selesaikan buat. Okey. Selamat berpuasa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.